Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk tugasan 3 kimia tingkatan 5, soalan C1. Propanol can be prepared from unsaturated hydrocarbon through the hydration reaction. Okay, propanol boleh disediakan daripada hidrokarbon tak tepu, yang kita tahu dia adalah alkena. Alkena melalui tindak balas penghidratan tambah air. Okay. Nyatakan satu keadaan diperlukan bagi tindak balas ni. So jawapan dia antara tiga ni lah, sama ada pada suhu 300 darjah Celsius, di bawah tekanan 60 atm, ataupun kita perlukan asid fosforik sebagai mangkin. Draw the structural formula of propanol. So kat sini boleh ada dua, sama ada propan 1 all, okay, ataupun propan 2 all. Okay, sebab dia kata satu, so lukis salah satu lah. Mana-mana boleh. Propanol. So tengok sebab kedudukan dia, kedudukan OH ni yang berbeza. Okay, yang menyebabkan dia nama yang lain. Ni salah pula ni. CH3. Okay, right. Seterusnya, darjah 2.2 menunjukkan 2 botol reagen yang mengandungi jenis sebatik organik. Tuliskan formula kimia hasil yang terbentuk apabila kedua-dua sebatik organik bertindak balas. Okay. Bila mana disebut bertindak balas, maksudnya kita campurkanlah dua-dua ni, propanol campur dengan propanoic acid. Nak formula kimia bagi hasil yang terbentuk. Okay, kalau kita tahu alkohol campur dengan asid karboksilik, kita akan dapat ester dan okay. So formula bagi ester adalah CmH2m plus 1, okay, CO dan CnH2n plus 1. So kita tahu satu part ni adalah untuk alkohol, satu part ni untuk asid karboksilik asid karboksilik. Okay, right. So kita tahu propanol dia ada 3 N. So N dekat sini sama dengan 3. Propanoic acid, walaupun kita tahu prop ni adalah 3 N, 3 karbon. Okay, tapi ingat untuk propanoic acid, okay, CmH2n 2n plus 1CO. Okay, C satu dah dikeluarkan. So maksudnya M akan jadi 3 tolak 1, which is 2. Okay, so jawapan dia adalah C2H5COO C3H7. So this part yang saya sebut ni adalah bahagian propanoic acid. Okay, ini adalah bahagian alkohol. Okay, right. Nyatakan satu sifat fizik bagi sebatan yang terbentuk. Okay, untuk ester, ciri-ciri istimewa dia adalah berbau wangi. Okay, ataupun boleh sebutkan berkenaan dengan solubility, sifat fizik maksudnya yang kita boleh nampak, misalnya nampak, boleh bau. Kamu boleh sebut berkenaan dengan ketumpatan kurang daripada air, ataupun boleh sebut berkenaan dengan solubility, tidak larut dalam air. Okay, bila mana kata hasil terbentuk on the spot, tak boleh kamu cakap berkenaan dengan takat dia atau takat lebur dia lah, on the spot. Okay, maksudnya nampak terus boleh buat ujian waktu tu juga, sifat fizik dia ni yang dah terhasil. Okay, seterusnya, Mimi menggunakan dapur gas. So ada 2 jenis dapur gas dekat sini. Yang Mimi gunakan adalah
butana, manakala misah menggunakan dapur minyak kerosin. Okey. Bersama menyediakan rendang hari raya. Mereka mendapati kuali digunakan atas dapur kerosin jelaga yang banyak. So bahan mana yang lebih baik digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak? Jawapannya adalah butana. Kenapa? Cara dia adalah kita akan kira percentage of carbon per jisim bagi setiap molekul butana ataupun molekul kerosin tersebut. So contoh kalau butana, cara nak kira dia adalah kita ada 4 karbon, so 4 kali 12. Yang ni sama je jalan pengiraan dia macam kira nitrogen dalam baja. Okay, so dia akan buat 4 kali 12 tambah 10 kali 1 kalikan dengan 100. Okay, per jisim C4H 10. Okay, ataupun lagi satu kita kira, ini kena kira lah maksudnya per jisim bagi kerosin C12H 26. So 12 kali 12 tambah 26 kali 1. Atas kena karbon saja. Bawah dia baru keseluruhan. So 12 kali 12 tambah 26 kali 1 kali 100%. Okay. So untuk yang pertama 48 bahagikan dengan 58. So kamu akan dapat 82.8%. Manakala yang kedua untuk kerosin 144 bahagi dengan 4 tambah 26. So dia ada 84.7%. Jadi mana yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi tu akan menghasilkan jelaga yang lebih banyak sebab kita kira bilangan karbon dia. Jelaga tu apa? Jelaga tu karbon lah. Dia kan kalau kita ingat lagi untuk tindak balas yang pembakaran tidak lengkap akan menghasilkan karbon. Okay. Tak lengkap pembakaran tak lengkap dia akan hasilkan karbon, karbon monoksida dan juga air H2O. Jadi ni karbon ni adalah jelaga dia. Yang ni lah dia punya jelaga. So sebab tu kita akan kira dia punya peratusan karbon. So kita tengok bila mana peratusan karbon yang lebih tinggi adalah pada kerosin. So kerosin akan hasilkan jelaga yang banyak, tak sesuai sebenarnya untuk memasak. Bila banyak jelaga maka dia akan kurang hasilkan tenaga ataupun haba untuk masak ni tadi. Pembakaran dia tak lengkap. Okay. So ni jawapan dia. Pertama kamu jawab pilih yang mana. Dan yang kedua bagi reason lah. Kenapa? Reason ataupun tunjukkan jalan kerja. Okay. Soalan seterusnya Terengganu bab 2. Darjah 6 menunjukkan penukaran sebatian organik X kepada sebatian Y dan sebatian Z. Okay. Tinggal soalan. Nyatakan residu homolog bagi sebatian X. Sebatian X tengok ni. Ada OH. So tahu dia adalah ada kumpulan berfungsi hidroksil. Kumpulan berfungsi hidroksil. Hydroxide functional group. Okay. Macam mana nak tahu? Yang ni sebenarnya tulisan ni dia sama je dengan C2H5OH. Cuma dia tulis dalam keadaan ni untuk menunjukkan dia punya formula struktur sebenarnya. So struktur yang pertama adalah CH3. CH3 bergabung dengan CH2 dan ada kumpulan berfungsi hidroksil dekat hujung. Itu reason dia. So ni salah satu cara untuk tulis formula struktur sebenarnya. Sebab for your level biasanya kita akan lukis dengan bond dia. Dia ada bond, ada ikatan. Okay. Yang keadaan yang dalam soalan dia tidak menunjukkan ikatan dia lah.
Okay, so dia adalah alkohol. So compound X undergoes reaction 1. So reaction 1 kita tengok menjadi compound Y. Okay, so reaction 1 tu apa? Pengoksidaan. Okay, X boleh menjalani tindak balas satu. Tindak balas dia adalah tindak balas pengoksidaan, oxidation, untuk menghasilkan sebatan Y. Bila mana oxidation, okay, cadangkan satu reagen yang sesuai untuk menukar sebatan X kepada sebatan Y. Idea kedua-dua ni lah, maksudnya sama ada kalium permanganat 7 berasid ataupun kalium dikromat 6 berasid. Tak nak kena letaklah dia punya berasid tu, keadaan dia untuk menghasilkan tindak balas pengoksidaan ni. Nak berhasil kena ada asid. Maksudnya kalium permanganat tu dah campur dengan asid lah. So kalau kita boleh recall, okay, kalium permanganat, apa yang akan berlaku pada pemerhatian dia? So larutan ungu dia akan menjadi tidak berwarna. Okay, kalau yang dikromat, dia akan start dengan color orange dan dia akan bertukar menjadi warna hijau. Ini menunjukkan peroksidan telah berlaku lah. Okay, right. Terusnya tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas tersebut. Tindak balas ni macam mana? So kamu kena tunjukkanlah. Ni alkohol kamu, etanol. So etanol, again macam saya pernah cakap sebelum ni, yang ni adalah bukti tindak balas pengoksidaan. Okay, dia bukan bertindak balas dengan O2. O2 tu oksigen gas. Okay, bukan dengan oksigen gas. Yang ni kira atom gas, atom oksigen, yang mana diperoleh daripada sama ada kalium permanganat berasid tadi ataupun kalium dikromat berasid yang menyumbangkan atom tersebut. Okay, yang ni simplified, yang persamaan kimia yang lebih ringkas untuk kamu. Okay, right. Yang seterusnya, atau balancekan je lah. Dia akan hasilkan air, etanol campur dengan oksigen atom tadi akan hasilkan asid etanoik dan juga air. Asid etanoik. Okay, seterusnya, uraikan secara ringkas satu ujian makmal di dalam untuk menentukan sifat kimia bagi sebatan Y. So sebatan Y kamu tahu dia adalah asid. So kamu akan gunakan sifat kimia asid. Okay, sifat kimia asid, dan kamu pilih tindak balas yang senang nampak, iaitu sama ada kamu campurkan asid dengan logam, okay, ataupun kamu letakkan asid dengan logam karbonat. Okay, macam dalam jawapan yang saya berikan ni, saya pilih dengan logam lah. Saya gunakan pita magnesium strip. Okay, masukkan dalam tabung uji berisi sebatan Y, dan you may see bubbles of colourless gas. Yang ni apa dia? So yang ni adalah tindak balas asid dengan magnesium. Kamu akan dapat, okay, Mg, dan kamu akan dapat CH3COO 2 Mg plus hydrogen gas. Okay, ini yang kamu akan dapat untuk tindak balas antara asid dengan magnesium. So maksudnya bila kamu tahu dapat asid karboksilik ni semua, kamu pilih mana-mana sifat kimia bagi asid yang kamu belajar dalam bab 7 tingkatan 4 tu. Okay, so ada 4 yang kamu belajar. So pilih 2. Sebab kenapa 2 tu senang nampak? Kalau tak, contoh kalau kamu pilih asid dengan alkali, kamu akan dapat garam dan air. So kamu tak nampak perubahan dia. Semua dalam keadaan larutan. Sebelum dalam keadaan larutan, selepas pun dalam keadaan larutan, dan kedua-duanya tidak berwarna. So tak nampak perubahan. Kita tak tahu sama ada betulkah ujian tu dapat menentukan hasil hasil yang terbentuk tu akan ulang balik, adakah ujian tersebut akan dapat menunjukkan sifat bagi asid
etanoik kamu tu tadi. Okay. Alright, kalau kamu gunakan logam karbonat pula. Logam karbonat kamu akan gunakan contoh. Okay, saya buat double lah kat sini. Senang nampak. So masukkan kalsium karbonat sebagai contoh ke dalam tabung berisi sebatang Y. Gelembung gas tidak berwarna akan terbentuk juga. Ya, sama. Kenapa? Sebab bila mana asid campur kalsium karbonat, kamu akan hasilkan CO2. Kalau tadi yang mula-mula kita hasilkan hidrogen gas kalau kita gunakan magnesium. Okay. Dan hati-hati juga bila mana kamu memilih logam. Okay. Macam mana, kenapa kena berhati-hati? Sebab kena ingat balik yang kita belajar masa elektrolisis, elektrokimia. Okay. Berhati-hati. Kenapa? Tindak balas tidak akan berlaku sekiranya kamu gunakan logam di bawah hidrogen. Okay. Bawah ni tindak balas tak akan berlaku. So kalau nak pilih yang mana? Pilih daripada magnesium sampailah kepada plumber ni. Pilihlah mana-mana. Yang biasa yang digunakan adalah magnesium dan aluminium, lebih reaktif. Kenapa tak pilih 3 yang atas ni pula? Tak pilih juga. Kamu pun tahu kerana kalium dengan natrium, kalsium ni sangat reaktif dengan air. So belum pun kau pegang pun kalium tu kat tangan pun dah bertindak balas dah. Kena udara je kat luar dah bertindak balas. Okay. So hati-hati. Yang namakan hasil terbentuk, kita tahu asid etanoik. Okay. Dan Y bertindak balas dengan butanol. Y tadi adalah asid etanoik bertindak balas dengan butanol. Okay, asid karboksilik ditambah dengan alkohol akan hasilkan ester dan air. Sekali lagi. Okay, so yang ni tindak balas kita panggil pengesteran, or in English esterification. Okay. Lukiskan formula struktur bagi sebatian Z dan bulatkan kumpulan berfungsi. Sebatian Z ni tadi ni lah tindak balas pengesteran ni tadi. So kamu ada butanol. Okay, saya boleh tunjukkan. Asid karboksilik kamu adalah butanol. Kita ambil warna asid karboksilik butanol pula. Asid karboksilik kamu adalah asid etanoik. Ambil warna biru. Okay, asid kamu warna biru. Saya lukiskan. OH. Okay. Kalau kamu warna merah, kamu ada butanol. OH. So ingat, saya dah cerita kat kamu. Kamu buka OH ni kenapa? Sebab nanti dia akan hasilkan air dekat ujung. Okay. So air daripada mana? Air diambil satu, hidrogen diambil daripada asid. Okay. Dan satu lagi OH tu diambil daripada alkohol kamu. Balik pula. Okay. Sorry. Satu H diambil daripada alkohol dan OH diambil daripada asid karboksilik. So dia akan potong kat sini. Okay, dan selebihnya kamu cantumkan, maka dia akan membentuk macam inilah. Dan dia tanya bulatkan kumpulan berfungsi bagi ester. Ingat, kumpulan berfungsi bagi ester adalah kita sebut sebagai kumpulan berfungsi karboksilat. Okay. Dia terdiri daripada karbon, ada double bond oksigen dan juga single bond oksigen. Yang inilah. Okay, so kena circlekan. Yang membuktikan dia adalah ester. Namakan. Bila namakan,
Okay. So untuk namakan, kita cross dia daripada struktur yang tadi. Okay. Butyl ethanoate. Okay. Butyl daripada alkohol group tadi, ethanoate daripada asid ethanoic. So kalau dia punya formula struktur, formula dia lah, formula molekul dia akan jadi CH3CO dan OC4H9. Okay. Soalan yang terakhir, soalan Selangor. Tindak balas ada banyak, ada 1, 2, 3, 4 tindak balas. Yang pertama, tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas 1. Tindak balas 1 adalah tindak balas pembakaran lengkap. Okay, pembakaran lengkap, ingat syarat dia kena ada excess of oxygen. So pembakaran lengkap, alkohol campur dengan oksigen dapat karbon dioksida dan air. Dan kamu balance lah equation ni, belum balance. So macam nak balance, ingat step yang pertama adalah samakan bilangan karbon. Okay, so ada 2 karbon. Step yang kedua adalah samakan bilangan hidrogen. So sebelah sini 2 dah settle. Hidrogen ada 6. Hidrogen kat sini ada 2 saja. So tambahkan 3. Settle. Jadi 6. Okay. So sekarang oksigen. Oksigen sebelah sini ada 2. Oksigen sebelah sini ada berapa? 2 campur 2 campur 3. So ada 7. So letakkan 7/2. Kenapa 7/2? Sebab sini 2 atom. So boleh bahagikan dengan 2 sajalah. Selesai. Hidrokarbon P. Bila sebut hidrokarbon, sama ada alkana atau alkena. Okay, hasil melalui etanol, melalui tindak balas 2. Tapi tindak balas yang melibatkan alkohol, okay, bila mana kita tengok tindak balas 2, hidrokarbon, kita tak pernah dengar tindak balas alkohol menghasilkan alkana. So yang akan terhasil adalah alkena. Alkohol jadi alkena apa yang berlaku? Dia akan keluarkan air. Okay, senang nak ingat, alkena menjadi alkohol perlu tambah air. Alkohol jadi alkena, dia akan buang air. Okay. So macam mana dia punya radas dia? Seperti yang berikutlah. So ingat yang saya ajar sebelum ni, pastikan rajah mesti berfungsi dan juga label betul. Okay, label gunakan straight line. Okay, jangan gunakan anak panah, salah untuk label. Okay, ingat anak panah tu adalah untuk sama ada untuk tulis persamaan kimia, rujukan tindak balas, dan yang kedua adalah untuk pemanasan. Okay, rajah berfungsi, jangan ada lubang-lubang. Okay, kamu punya test tube jangan terbang. Okay, lukis dengan pembaris. Lukis dengan pembaris. Saya tak gunalah baris. Okay, ni hands free je. Okay, lukis dengan pembaris. Berfungsi macam mana? Jangan tutup lubang. Okay, pastikan kamu punya radas tak terbang. Contoh macam ni, kamu punya test tube yang untuk kumpul etena ni, macam mana? Okay, so apa yang berlaku dekat sini? Saya dah boleh letakkan ya. Ni apa dia? Pengapit retort stand tu lah. Okay, tunjukkan dia terkepit. Tak payah nak lukis retort stand tu secara penuh, tak apa. Okay, just tunjukkan yang dia dipegang, being hold by retort stand. Okay, right. What else? So tindak balas dia apa yang berlaku?
Ingat, panaskan dia dekat serpihan porselin ni. Dia tak panaskan direct dekat etanol. Dan etanol kamu, kalau kamu tak gunakan bulu kaca, dia akan meruak lah. Satu, meruak terus. So kita akan basahkan bulu kaca tu. Kalau kita letak etanol dalam solution pun, dia akan tumpah lah, terkena dekat direct heat. Bahaya etanol direct heat. Kenapa? Sebab dia flammable. Okay. Right, dia akan meruap satu lah. Terus meruap alkohol tu, dia tak ada tindak balas. Okay. Right, seterusnya. Boleh faham tindak balas ni? Dan ada beberapa radas lain juga, set up yang kamu perlu tahu. Contohnya adalah untuk sebatian karbon. Okay, yang kamu perlu tahu, yang pertama adalah reflux. Okay, yang ni dehydration, yes. Dan kamu perlu tahu juga distillation. Okay, yang ni yang radas-radas yang penting yang kamu perlu tahu. Okay, untuk sebatian karbon. Okay. Right. Nyatakan satu pemerhatian dalam tindak balas 3. So, tindak balas 3, kita tengok balik semula. Ini adalah tindak balas alkohol menjadi asid. So, ini adalah tindak balas pengoksidaan. Okay. Dan kita dah bincang. Tadi sekiranya dia menggunakan kalium permanganat 7, maka warna dia akan jadi ungu kepada tidak warna. Sekarang dia gunakan adalah potassium dichromate. Kalium dichromate 6 berasid. So, apa yang akan berlaku? Larutan akan bertukar daripada jingga kepada hijau, orange to green. Okay. Itu pemerhatian yang pertama. Pemerhatian yang kedua yang kita boleh terus dapat daripada tindak balas tersebut adalah kita dapat bau cuka. Bau macam cuka. Cuka ni ada bau special sendirilah. Bila kamu bau tu, kamu tahu tu adalah bau cuka. Dan kita tahu kalau tindak balas ni pun memang menghasilkan cuka pun daripada alkohol. Dia adalah etanol menjadi asid etanoik. Sebab tu dia ada bau cuka. Sebab dia memang cuka. Okay. Right. Last sekali, untuk tindak balas menghasilkan Q. Okay. Daripada alkohol menjadi Q, tindak balas yang keempat. Okay. Adakah dinyatakan tindak balas keempat tu apa? Colorless Q. State the observation. Reaction. Satu pemerhatian tindak balas 3. Tindak balas 4. Dicampurkan. Sorry, saya tak perasan. Okay, dicampurkan asid ni tadi dengan alkohol. Dia dapat etanoik asid, dia dah dapat etanol. So, etanol. Okay. Senang nak faham etanol. Campur dengan asid etanoik. So, kamu akan dapat etil etanoat dan air. Okay, so yang ni adalah struktur kamu punya. Asal dia adalah etanol. Ini daripada etanol Dan yang kedua, yang ni adalah daripada kamu punya asid. Okay. Right. Itu saja. Terima kasih.